Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kitab kita pakai muka surat 134 perenggan 874. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, faslun fi ahkamil istibra'i. Pasal pada menyatakan hukum istibra'. Istibra' ni bukan istibra' bab taharah, kan? Istibra' ni satu istilah iddah bagi hamba. Istilah untuk iddah bagi hamba. Hamba ni hamba yang kita milik. Hamba yang pindah milik atau baru pindah milik bertukar tangan daripada sesuatu sayyid kepada satu sayyid. Antara perkara yang lazim perlu dibuat adalah istibra'. Jadi istibra' ni dia menepati orang merdeka seolah-olah iddah. Dia seorang suami bila cerai isteri dia, perempuan kena iddah untuk membolehkan isteri kahwin lain. Untuk hamba, dia tak ada istilah nikah kahwin. Tadi pun kita ada isu sikit masalah hamba apa tu. Kaedah kita dalam syarak, hamba mesti melalui proses peperangan. Perempuan kanak-kanak yang ditawan dalam peperangan itu adalah antara yang diakseskan nanti sebagai hamba, macam tukut bahasanya. Apabila siapa milik hamba, dapat je wanita tu untuk jadi hamba dia tak boleh terus pakai. Untuk pakai tu, yang tu yang perlu. Kalau nisbah Allahumma salli alaihi. Kalau nisbah orang merdeka biasa kita faham dah habis dah kahwin macam tu. Kalau bab hamba dia bertukar milik boleh, tapi untuk tuan yang baru pakai hamba, hamba tu mesti diistibra'kan dulu. Itu istilah dia. Pasal kaedah kita dalam syarak, antara perkara yang kena jaga keturunan. Tak dibenarkan dalam syariat kita sehingga keturunan dapat anak ni sampai tak boleh dikenal pasti siapa bapaknya dengan pasti. Pasal bapak dengan pasti hak itulah akan menjadi nisbah binti kepada dia. Kemudian satu hal bab nafkah, siapa yang wajib nafkah atas dia. Kalau nisbah hamba nanti siapa yang milik anak tu. Milik anak satu hal, tapi kalau kata dapat anak siapa, nanti ada bicara di situ. Ada bicara dia. Dia bukan saja bab milik. Dia akan nisbah siapa tanggungjawab dengan anak tersebut. Pasal dia bab keturunan, melibat keturunan. Jadi untuk jaga keturunan ni tak ada kaedah lain melainkan setiap wanita, khasnya atas kita bicara bab hamba ni, di atas ada pensyariatan perang. Bersama dengan perang ni, the whole package dia nanti akan ada masalah tawanan. Bersama package perang ni akan ada package tawan hamba, sama ada kanak-kanak ataupun wanita yang ditawan dalam peperangan. Yang itulah yang akan jadi hamba. Situasi yang akan banyak hamba ni waktu datangnya Nabi Isa, selepas daripada datangnya Dajjal untuk misi bunuh Dajjal. Bayang nak Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Orang Islam tu masa tu lebih kurang ada 19,000 saja. Orang Islam, seramai-ramai orang Islam tu ada 19,000 saja yang melepasi daripada fitnah Dajjal ni. Orang kafir, yang segala kafir yang ada dalam dunia ni, datangnya Nabi Isa esok, semua orang kafir lelaki yang baligh takkan ditinggalkan hidup. Pasal tak ada kafir zimmi yang lelaki zaman pemerintahan Nabi Isa, tak ada. Maksud tak ada kafir zimmi ni, takkan ada orang kafir yang dibiarkan duduk dalam pemerintahan Nabi Isa AS waktu setelah dia bunuh Dajjal. Untuk orang kafir yang baligh dibiarkan duduk di bawah pemerintahan Islam. Khalifah dia adalah Nabi Isa pada masa tu, yang duduk di bawah pemerintahan Nabi Isa jadi kafir zimmi, tak nak?
Jadi maksudnya mana anak-anak buah Dajjal esok datang Nabi Isa macam mana, yang mana balik anak buah Dajjal bunuh syariat. Jadi bayang tengok satu dunia ni semua hak kafir semua bunuh, yang lelaki balik, siapa yang tinggal? Yang kafir, kanak-kanak, wanita. Satu dunia tu orang Islam ada lebih kurang ke 19,000, yang tu yang waris datang yang kuat antaranya 19,000 orang Islam menguasai seluruh orang kafir yang kanak-kanak dan wanita. Jadi seorang lelaki berapa agak-agak? Yang tu yang hukum berhambaan ni walaupun sekarang macam tak valid, pasal tak ada negara Islam yang istilahnya kuat untuk dia ada pertahanan kuat lawan dengan orang kafir. Orang kafir pergi di tawanan. Jadi kan sistem perhambaan tu akan berlaku ke atas orang kafir yang ditawan tu. Walaupun tak ada sekarang, tak valid sekarang, tapi masih valid lagi. Selagi ada bumi dan langit tu, selagi ada Islam, selagi Nabi Isa tak selesai turun, sebelum berlaku kiamat, bahasa mudah itu Islam mesti valid punya. Cubalah ni bila tak ada negara Islam yang betul-betul daulatkan Islam, pelaksanaan Islam, kerajaan Islam, pemerintahan Islam, menegakkan Islam, lawan pula dengan orang kafir. Tawanan kafir tu ada untuk jadi tawanan perang, dengan tu boleh ada hamba untuk dijual beli. Tak adalah hukum tu, tak adalah. Satu kalau andai kata ada lagi hukum Islam, negara Islam masih ada yang kuat, perang jadi hamba, orang yang akan menguasai dunia ni memang orang Islam je. Cuma orang Islam lah ni macam mana? Banyak yang lalai, leka. Jangan kata pemimpin dia, ayat-ayat pun lalai, leka, apa nama ni? Hinduisme apa? Hedonism. Jadi ibu seronok, ketum macam tu kan, nyanyi rempit, duduk ni buang masa, main game. Orang Islam tak ada hemah dia nak bangun. Memang lalai itulah kena katok satu sampai tahap teruk dah penindasan ni. Tu yang datang Nabi Isa. Sebelum tu datang Imam Mahdi untuk jadi ketua untuk membela umat Islam. Lepas tu jagalah lagi besar cabaran dia, Dajjal. Itu ke depan lah. Atas kita bicara ni istibrak, nak faham istibrak. Jadi istibrak ni saja sikit ke sana pasal banyak pakai nanti zaman Nabi Isa. Isbah belajar ambil faham lah pasal ni hukum syariat kita. Baik. Jadi kita nak bicara ni istibrak. Pada bahasa wahwa, kata istibrak ni lughatan, dia lah talabul bara'ati. Dia lah tuntut lepas. Itu kalau kata istibrak ni, kalau kita dengar bab taharah, istibrak kencing kan, berdehem, urut, tekan pangkal ari-ari tu untuk supaya air kencing yang ada tersimpan baki dalam salur kencing tu, bila ditekan, diurut, berdehem atau seumpamanya, air kencing tu akan dia istilahnya keluar, lepas daripada tempat saluran dia keluar tu. Tu yang panggil istibrak tu. Istibrak tu, itu bahasa. Baik, dalam bab ini syar'an, pada bahasa syarak, apa maksud dia? Dia ialah tarabbusul mar'ati muddatan bisababi hudusil milki fiha au zawalihi anhu ta'abudan au bara'atu rahmiha minal hamli. Ini takrif dia. Dia ialah menunggu-nunggu seorang perempuan. Maksud perempuan sini hamba. Maksud perempuan sini hamba. Dia tunggu apa? Dia kena tunggu satu tempoh. Tempoh itulah nanti panggil istibrak. Yang kalau orang merdeka nama dia iddah. Dia kena tunggu satu tempoh. Pasal apa kena tunggu ni? Hamba ni. Dia kena tunggu dengan sebab berlaku pemilikan padanya pada perempuan tu. Asalnya dia bini orang. Sekarang suami dia kalau dia mati, dibunuh, ditawan, dia dalam tawanan, dia agih-agihkan tawanan perang, dia akan jadi milik sebagian orang Islam. Dia sekarang dah jadi milik di bawah sayyid. Jadi siapa milik dia tu, itulah istilahnya berlaku pemilikan pada dia. Dia akan di bawah pemilikan sayyid ni. Sayyid ni dari sisi hukum dia boleh pakai, tapi tak boleh pakai selalu. Kecik Kelantan lah. Kelantan pun selalu kan tak? Tak boleh pakai selalu. Bukan tak boleh pakai setiap hari kan. Tak boleh pakai selalu, tak boleh pakai terus. Tak boleh pakai terus. Dah selalu lah.
Tak boleh pakai sokmo. Bukan. Tak boleh pakai selalu ni. Tak boleh ambil pakai terus. Tu. Jadi buat apa? Kena istibrak dulu. Pasal dia bekas daripada suami dulu pakai. Ataupun tak pakai sekalipun. Pasal Islam ni menitik beratkan masalah keturunan. Nak pastikan kalau dia hamil tu suami sana punya ke ataupun yang ni milik baru daripada tuan ni. Yang ni anak dia. Macam mana nak pastikan tu? Kena istibrak. Tu. Sebab berlaku pemilikan padanya. Itu satu. Atau antara sebab istibrak ni hilangnya hilang pemilikan dari seseorang perempuan tu. Asalnya dia milik satu orang A. Lepas tu sekarang A ni dia jual hamba dia dekat B. Proses apa syarat kita cerita kemudian nanti. Dia jual dekat B ataupun dia hebah dekat B. Bila hebah dekat B, B punya. Jadi sekarang katalah A pun dia antara sebab dia hebah bagi kat B siapa? Tak larat bela dah seorang ni. Orang ramai sangat dah. Dah ada pun dalam tangan 30. Ni tambah 31. Oh, tak larat bela lah. Buat apa? Ambil kat kau lah separuh. Dia ambil, dia bagi. Walaupun dia tak pakai, pindah milik. Macam mana? Istibrak dulu. Itu yang dibandingkan macam masalah orang perempuan itulah masalah mati ya. Cara orang mereka. Masalah isteri. Yang ni kita bukan bicara masalah isteri, kita bicara masalah hamba. Jadi sama ada pemilikan, berlaku pemilikan, hilang pemilikan darinya. Baik, pasal apa kena tunggu masa ni? Ta'abudan. Kena tunggu ni dengan sebab mana? Dengan sebab berlaku pemilikan padanya, satu. Ataupun hilangnya pemilikan daripadanya. Baik, pasal apa kena tunggu masa tu? Kerana mematuhi perintah. Pasal perintah. Pasal datang daripada syariat. Nabi SAW ajar hak tu. Belajar hadis, waris apa Rasulullah macam mana beretika. Memang macam tu lah. Tak tekanlah hukum fiqh tentang itu. Lagi. Ataupun sama ada semata-mata perintah tu atau istilah dia ta'abudan, semata-mata ta'abud. Maksudnya menjunjung perintah di atas dasar kita ni hamba. Allah Ta'ala perintah apa, tunjuk oleh baginda Rasul, patuh je, ikut je. Kena tunggu istibrak tu. Apa dia istibrak? Tempoh apa nanti? Baik, tu istilah patuh perintah. Contoh misalnya A pindah kat B, B pindah kat C, C pindah kat D. Tak pakai pun. A pakai kat dia ada 2 bulan, tak usik pun. Hamba yang dia dah bilik ni. Lepas tu dia bagi kat B. B pun pakai buat basuh rumah, cuci, buat teh apa. Tak ada apa dia pakai, tak usik pun. Bagi pula kat C. C pun sama kat D. D nak pakai macam mana? Wajib, walaupun yang ni dah istibrak, masuk kat D. Walaupun katalah proses ni 2 bulan, dah 6 bulan dah. Yang ni pun tak pakai lagi, pindah je milik, baru pindah milik, istibrak juga. Walaupun tak ada siapa pun pakai dalam 3 yang dia awal. Pasal apa? Ta'abud. Walaupun tak ada sebab untuk dapat hamil apa sekalipun. Ta'abud, itu istilah ta'abud. Macam mana perempuan misalnya dia kahwin, tak ada nak pakai lagi suami meninggal. Kena 4 bulan 10 hari juga. Pasal apa? Betul, tapi saya nak suruh apa juga? Ta'abud mana? Tak pakai pun lagi. Kenapa kena tunggu 4 bulan 10 hari? Kahwin terus lah. Ta'abud. Patuh ya syariat. Hukumlah macam tu. Ikut aja. Itu kaedah kita ni, apa-apa pun nak selesai masalah macam mana? Ikut syariat. Patuh syariat. Balik pada takwa, junjung perintah. Itu kaedah kita. Syariat kita ajar macam tu. Macam mana? Nanti tak sebut lagi. Biasa. Dia memang tak samalah dengan kaedah biasa. Tak samalah. Itu istilah ta'abud. Satu, kalau macam isu COVID ni, ramai orang ustaz sebut macam ni. Yang terdekat kita dengar pun duk video tular medsos apa. Ustaz Kazim apa kan? Ustaz Zainul Asri ramai. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya boleh kata ramai juga lah kan. Kalau jenis-jenis fahaman ustaz-ustaz macam ni, semua dia akan kata, saya pun memang satu prinsip macam mereka ni. Apa dia? Prinsip kita junjung perintah. Junjung perintah. Maksud dia macam mana? Main COVID macam ni, janganlah sampai masjid kena kosong, kuliah tak boleh. Tak, kaedah kita apa? Balik pada syariat. Junjung je perintah.
Jangan tak tahu dengan ikut perintah Allah Ta'ala ni, ya ja'alakum makhraja. Ini pun saya sering sebut itu. Kaedah kita apa? Yakin dengan syariat. Ikut patuh perintah Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Lagi rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tengok harga sawit naik, harga getah naik, tak ada masalah. Bukan dalam urusan kita pun. Ekonomi naik, kesihatan pun dapat, kerajaan pun jadi baik. Yang jadi Perdana Menteri pun tak mau jadi Perdana Menteri dah. Dia pun kata, kamu buatlah janji betul, aku tak mau dah, sakit kepala aku je, aku nak taubat. Tak mustahil untuk jadi itu. Orang semua, rakyat pun jadi baik dah. Semua yang nak sokong DAP, semua tak nak sokong dah DAP. Contoh begitulah kan. Kedah dia ikut yang perintah Allah. Taat aja, taat aja. Balik taat. Dan siapa nak taat ni? Rakyat memimpin, untuk kena ada orang anjurkan taat. Ustaz-ustaz sebut dah. Jadi pihak lah berkuasa lah pula kena menyambut cadangan yang telah diberi, yang kita tak ada apa-apa ni. Kalau kita jadi menteri, kita ada PhD, kita jadi penasihat dekan ke, orang besar-besar jajahan ke, ikutlah dia dengar kan. Kita mana ada habis kopeh je, boleh cakap Facebook dia nak pakai tak pakai tu, tapi kaedah kita ulama ajar lah, ada iman ni kaedah kita. Apa dia? Balik pada kaedah syariat, ta'abbud istilahnya. Ta'abbud cara lama pun dia orang buat lama dah. Duk ni penjarakan sosial duk banyak agak, angka pun bertambah-tambah. Ni dah jadi 17. Entah hari ni 2000 lebih kan. Anda nak tahu tak? Tak mustahil untuk jadi angka macam tu. Dulu ratus-ratus, 300 pun dah sesak kepala lah. Ni 1700 weh. Memang tak tutup, tak jadi PKP DB satu negara, tapi ada negeri ada yang baru kena PKP dan sebagainya. Tak selesai masalah pun, angka makin banyak. Itu kaedah macam mana? Cuba tukar sikit, guna kaedah yang Tutup ulama kita bagi suggestion, cuba guna kaedah lain pula. Masa kaedah lama tak pakai, tak selesai masalah pun tengok bertambah. Baik. Jadi antara sebab istibra' ni ta'abud. Lagi ta'abud tu istilah dia mematuhi perintah. Junjung je perintah sebagai hamba, sami'na wa ta'na. Itu istilah ta'abud, sami'na wa ta'na. Kalau macam tadi lah kita sebut isu-isu poligami apa, macam mana? Boleh tak suami kau seorang lagi? Sami'na wa ta'na. Bahkan saya ngaji tu tegur sebut macam ni. Kalau halang lagi dia gedik-gedik nak kahwin, bagi je, abang nak kahwin, saya tak gaduh, tapi saya ada hak, abang ada gilir kena bagi saya, abang tak faham kena mengaji. Jangan sampai kahwin ni abang jadi masuk neraka dengan sebab abang kahwin seorang lagi. Je ayat macam tu. Picasso sikit tak? Cari dah bahasa lembut-lembut sikit. Ni orang jantan cakap tau. Orang perempuan cakap lah bahasa yang dia dengar tu dia fikir 10 kali, 100 kali dia fikir. Yang mula-mula gedik-gedik kan, sebut ayat tu terus dia diam, tak mau kahwin lah. Iya, dengar saya buat. Dia memang macam tu perangai manusia ni. Ni pun saya ngaji Tok Guru ajar psikologi apa dia. Perangai manusia ni lagi larang, lagi tak bagi, lagi dia tak. Bila bagi macam mana? Tak ada je. Bila cabar dia pula, lagi dia akan rasa tercabar. Kalau abang betul ni, kahwin seorang lagi. Adil, jadi lelaki sejati. Ini macam cakap ni. Saya cerita lebih sangat kan, bubuh bahasa gitu kan. Kalau lagi tak bagi, masa tu dia gede-gede sangat. Inilah cakap macam ni yang menyakitkan hati ya. Release tension. Betul perjalanan kita dengan Allah Ta'ala. Sami'na wa ta'na. Macam mana? Saya tak ada masalah, abang nak buat, bagi ikut prosedur, ambil dah secara terhormat. Agak-agak tak ada orang tu, saya pergi minta. Cuma yang tu lah nak korban pergi duduk tempat tu. Sikit baru ni saya ada jumpa dengan Ustaz Siddiq Noh. Saya dengar kan, bini dia berapa? 4. Dia belum meninggal dah, kahwin pula seorang lagi. Ada sekali tu saya biasa jumpa, tak biasa duduk semeja. Hari tu selalu dia main awal tempat makan lah. Memang ada tempat makan, selalunya ada pemilik restoran tu. Dia kata ada ustaz, bawa je pergi kedai dia. Semua dia support. Dengan siapa yang ustaz pergi dan pergi dia, siapa yang pergi ikut, semua dia support. Selalu dia orang main awal, kerana tengah makan baru saya sampai. Hari tu kali pertama saya datang awal, dia main lambat. Dia betul-betul parking sebelah saya. Gambar awal ada. Sembang.
Tak tahu dia sembang apa. Saya pun tak pernah tanya dia apa. Dia tiba-tiba sembang. Dia pasal masa tu baru lepas dapat tokoh ulama Malaysia kan. Pasal dia salah seorang daripada Syura Ulama Malaysia. Dapat tokoh ulama Malaysia. Antara sebab-sebab jadi tokoh ulama, umur tua lah, banyak lah. Umur dia berapa? 78 tak salah 78. Bini 4 tau 78. Apa saya sebut ni? 78. Umur banyak. Lepas tu antara kriteria kenapa dia dipilih sebagai tokoh ulama, pasal bini banyak. Dia jumpa saya tu, dia tanya tu, Ustaz, dia tak, memang dia kenal saya pun. Saya memang ada waktu pun sebulan sekali mengajar kat pondok dia panggil kat anak-anak buah dia urus, panggil saya pergi pagi juga kuliah sekali kat tempat dia, bab akidah kan. Dia kata, Ustaz, bila jumpa dia sama tu loh. Dia ceritalah ni. Anak ni saya tanyalah, kata kenapa saya dipilih sebagai tokoh ulama ni dalam parti ni, kata dia. Dia kata antara sebab dia pasal Ustaz umur lama tak apalah, kata dia. Tak umur tua tu satu hal lah. Tapi pasal Ustaz isteri 4. Ustaz bisa dengar tak hadis kata sebab isteri 4 ni boleh layak untuk jadi tokoh. Saya tak tahu Ustaz apa peduli tu. Dia kata saya pergi Kelantan dapat anugerah tu ni kata dia. Dia orang cerita kat saya hadis tu. Tu dah saya pun baru jumpa. Waktu dia cerita, anak ni pun yang keempat ni Ustaz. Masalah dia macam mana? Bukan masalah apa sangat lah. Dah ada seorang meninggal yang lama tu satu Saya pun tak gaduh tak ganti. Tapi kami ada kekurangan ustazah. Ustazah tu pasal dia ada kelas tahfiz, ada yang ngaji pondok, ada guru mengajar. Jadi kalau ambil sebagai guru biasa, guru ni memang kena bagi gaji satu. Lepas tu lagi agak lama sikit orang berkenan, tengok pula mengajak bagus, orang sambak. Boleh faham? Tak faham sudah, dengar lah saya cerita apa. Sambak tu nak cari lain payah. Lepas tu macam mana? Isteri dia yang bagi cadangan, abang yang tu yang ada seorang lagi tu, yang tu ada tu, tak apa, saya pergi minta jumpa mak bapak dia, kahwin abang. Dan nombor 3 tu bagi cadangan. Nombor 3 tu bagi cadangan. Dia lagi menang. Pasal keperluan kan. Dia ada pondok, tak ada kan susah cari guru. Nak cari guru perempuan pula tu yang boleh mengajar, baik mengajar tahfiz ataupun mengajar pondok, bukan senang nak jumpa. Memang kalau cerdik-cerdik bagus-bagus sikit, orang kahwin. Mana nak cari? Untuk senang jadi bini ya. Ambil terus. Apa saya nak sebut ni? Yang dulu yang nombor 3 tu pun kahwin tu pun bini nombor 2 tu minta. Ya dah. Bini nombor 2 tu pasal dia ni kata dia. Ambil ni lah yang ada ni, kahwin lah dengan abang, kata dia. Dia pun boleh ngajar Quran walaupun dia tak hafizah, bukan hafal Quran, tapi dia pandai, dia tahu nak ngajar orang macam mana orang jadi hafizah. Anak dia pun umur 7 tahun ada yang boleh hafal 15 juzuk, ingat Quran. Yang tu Kampuchea. Apa saya nak sebut ni? Umur pun masa kahwin tu 19. Umur masa dia kahwin tu, umur dia saya tak ingat berapa dia sebut. Masa mula-mula cerita kahwin hak nombor 3 tu. Nombor 3 tu umur dia 52 tahun. Umur 52. Yang ni umur 18. Jumpa mak dia tu muda pada saya. Dia dah. Tok dia tu, saya bayar kan saya. Tok budak tu. Tapi keluarga dia orang terima saya. Jadi keluarga molek kata dia. Mak dia, tok dia tak bisa main ngaji sebab kahwin dengan cucu dia, mak dengan pak dia dengan tok dia main ngaji hilir dia. Alhamdulillah. Ni kata masyarakat Islam ni. Sebab kahwin tu bukan kahwin dengan satu orang. Kahwin ni untuk ambil whole family. Mari ngaji. Ikut jaga Islam. Tu. Kan cantik tu. Tu kalau satu macam tu, kalau 4 orang macam mana? 4 family je. Bukan small family, big family. Tu yang keturunan tu dekat-dekat lagi, sepapat dia macam mana? Berkait semua. Ngempin ke apa tak? Nak cerita ni syariat. Rasulullah boleh berkembang Islam, saya tu lah. Yang masalah ni apa? Yang ada satu ni pun kelahi, bertumbuk. Tambah 2 kan? Perang langsung. Sikit itu. Asal nak cerita apa? Ta'abud. Nak syarat tu ya. Sami'na. Cuma
nak ambil sami'na wa ata'na, ikut kehendak Allah Ta'ala dan Rasul, hilangkan rasa kehendak kita. Tu yang masalah tu. Pasal kita duk rasa ni aku tak mau share, orang lain tak boleh usik aku, ni tu yang bayar tu. Kalau memang tak ada masalah, bahkan rasa memanglah kesian lah tengok dia umur banyak dah, perangai baik, jadi kawan rapat, baik jadi madu lah, kan cuba fikir tu sikit lah. Tu pun orang kata ngempil sakan ustaz hari ni nak cerita nak cerita. Asal saya nak sebut tadi, kalau dia nak kita tak bagi, memang dia gede-gede nak. Untuk macam mana? Bagi kat dia, bahkan tanya bila nak pergi suruh Minang. Tanya itu bila nak suruh Minang. Dia tak ada duit, tak ada lagi. Bila nak suruh Minang? Sehari kita dia diam tu satu sebut. Kalau tak sebut dulu, dia yang tanya, dia yang sebut gede-gede sangat. Cuba bagi macam tu. Kata bila ni? Yang ni pun ada kat seorang kawan saya. Dia dulu duk main mengaji pondok apa, duk kena bini dia kena tinggal, anak ada 4 orang satu tak silap. Duduk pula jauh daripada rumah orang, sunyi lah kan. Suami duk tinggal lama dah, seminggu 2 minggu, bawa balik sekali, bawa bekal barang-barang apa, tinggal pula. Duduk sehari 2, tinggal pula. Tinggal pula kerana sebulan baru main-main pula. Dia kata, abang, saya duduk seorang, hantar anak pergi sekolah lah apa-apa, abang duduk pergi ngaji lagi. Jadi abang kahwin lah seorang lagi, bini dia suruh kahwin. Sampailah ni tak kahwin-kahwin. Bertahun lah, 6-7 tahun lah tu. Yang mula dia cerita kat saya nak cerita kat ustaz, dia panggil kat saya, Abang Mat, saya nak cerita apa segan. Udah, bini suruh kahwin seorang lagi. Kita lah orang salah, kata, tapi dia duk suruh kahwin tak kira lah. Balik dia tanya bila nak kahwin. Betul, kalau tak kahwin pun kata dia carilah seorang budak-budak pondok tempat abang duk ngaji tu, berapa? Upah lah dia pergi duduk dengan saya, temban dengan saya duduk dalam rumah. Siapa dia pula kita nak suruh upah tu, dia bayar upah, baik ambil bini buat begini terus. Itulah, tu yang bini dia kata, tu yang suruh abang kahwin tu. Tak kahwin sampailah ni. Tu tak suruh kahwin, dia tak kahwin. So tu siapa yang ada tu lelaki yang macam tu sangat, suruh yang dia kahwin. Abang nak suruh saya yang minta, saya akan cari bahasa yang cukup baik untuk bagi mak bapak dia terima. Apa cerita ni? Sami'na wa ta'na. Hari tu pun saya pernah cerita kan, tu anak murid saya pula macam mana, dia masa tu duduk ngaji universiti. Dia memang budak pondok, duduk biasa pondok baca kitab apa, budak pun sega lah kan, murid bahasa itu. Duduk pondok, duduk masuk universiti jadi pimpinan pelajar pula, boleh mengajar kitab, ceramah apa, semua pandai, otak pun cerdik. Main 4 orang perempuan sepakat buat apa? Sanggup untuk jadi madu, kahwin serentak dengan ni. 4 orang main jumpa dia. Jumpa 4 mata, 8 mata, campur dengan 2 mata. 10 mata ni mesyuarat. Buat apa? Kami sanggup untuk jadi madu. Semua dah cerita dah dengan mak bapak masing-masing, kami dah pakat dah untuk kahwin dengan abang seorang ni. Dia orang punya cadangan macam tu lah. Budak tu main tanya saya. Dia kata, ni macam mana Ustaz Mat? Ni 4 orang main minang ni, untuk saya ambil 4-4 sekali. Kita aku pun ada 1 lah. Untuk tak adalah nak minta pandangan. Itu atas hang lah. Hang kata mampu untuk urus semua. Ngaji dah, hang faham dah. Tapi saya rasa berat. Kata 1 badan lah. 1 pun dia tak ambil pada 4 tu, dia ambil air lain. Saya ambil 1 pada 4, kecil hati. Dia ambil air lain. Tapi dia kata apa? Kalau persepahaman, faham macam mana, tak ada masalah untuk 4 pakat untuk kahwin satu akad nikah, 1 majlis sekali kami angkat, sign kontrak. Bahasa itulah sign ni, 1 hari tu mula nikah sini, nikah ni, tabung buat 1 tempat, kami turun semua ni nikah 1 tempat, buat macam ni, tak ada masalah, tak ada duit kami bagi. Dah sampai macam tu, duduk 1 rumah pun tak apa. Sampai macam tu. Pasal apa? Ada persepahaman, sami'na wa ta'na. Tak ada masalah. Tapi itulah, kawan tu lah pula. Tak boleh. Tak boleh. Siap. Tu dia kata, bila suruh, ngelepah. Tak mau. Tak bagi, itu gede-gede nak tu. Okey, sikit psikologi kat situ pun. Psikologi tu tak. Kita kena bukan psikologi. Memang tulus hati sebut. Tu paling besar ni. Kita sami'na wa ta'na ni bukan perli-perli tak. Memang betul, hati ke hati, sinar apa sinar.
istilah mukhlisin lahuddin, betul-betul nak junjung perintah Allah Taala. Ta'abbud tu istilah ta'abbud, menzahirkan keabad diri, patuh je apa Allah Taala suruh, tak ada bangkang langsung-langsung. Bahkan ya Allah, luruskanlah hati aku nak betul perjalanan aku, suami aku, anak aku, masyarakat aku, betulkanlah kami semua, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Dah nampak dah jalan yang betul ni, sami'na wa ata'na. Ini doa kita. Baik, antara lain lagi sebab istibra' ni pasal apa? Kerana memastikan kosong rahim daripada kandungan. Jadi antara hikmah istibra' ni supaya memastikan jangan ada kandungan daripada yang laki, yang siapa tuan ni yang pakai dulu. Sebelum dipakai oleh orang ni, pastikan ada faktor ataupun elemen yang menyebabkan menunjukkan kosong rahim dia daripada sebarang kandungan. Itu yang dia kena tunggu masa istibra' tu. Apa dia? Lagi. Okay. Dan dia kata wal istibra'u yajibu bi syai'ain. Istibra' wajib dengan salah satu daripada dua perkara. Ahaduha zawalul firashi wa si'at bi qaulil matni. Sayati, sorry. Oh, ada ya tinggal lah. Ada macam si'ta. Wa sayati fi qaulil matni wa idza mata sayyidu ummul walad ila akh wa sababu sani. Dia kata salah istibra' ni wajib dengan dua perkara. Satu daripada dua tu adalah kehilangan hamparan. Istilah hamparan ni isteri lah, maksudnya bukan isteri, sorry, hamba ni. Istilah hamparan maksudnya seorang sayyid kehilangan hamba untuk dipakai. Itu istilah zawalul firash. Itu pun terjemah tu. Zawal hilang maksudnya terlepas hak dia untuk boleh jadikan hamba tu untuk dia pakai. Kena istibra'. Itu satu. Lagi akan datang pada kalamatan, ada perkataan macam ni, apabila mati penghulu umur walad, dia akan sebut tu. Ada bahas bab tu nanti ke depan. Masalah zawalul firash, terjemah dia ni hilang hamparan ni, kena istibra'. Kita saya buat misal tu dengan apa yang akan datang tu. Pasal akan datang dia akan sebut khas satu bab. Dalam bab ni, dalam bab hamba ni dipanggil bab ummul walad. Ummul walad ni dia ada satu bab khas bicara dalam bab hamba. Dia hamba macam mana? Dia hamba perempuan yang dimiliki oleh satu tuan. Tuan dia dah pakai hamba ni, dah hamba ni hamil dengan sebab tuan ni. Sama ada hamil dapat anak dengan sihat, ataupun hamil tapi berlaku keguguran. Hamba yang telah dipakai hamil sebab hamba pakai, yang ni dipanggil ummu walad. Hamba ni dipanggil ummu walad. Ummu walad ni dia tak boleh dijual. Pasal istilahnya dah dipakai dan dapat anak sabit hamil dengan sebab sayyid ni, hamba ni tak boleh dijual. Bahkan mati esok, apa jadi? Merdeka automatik daripada usul harta dia. Merdeka. Mati tuan dia, hamba perempuan yang telah dipakai dapat anak daripada sayyid ni dipanggil ummu walad. Ummu walad. Jadi ummu walad ni bila mati, dia bukan mati sebagai isteri. Pasal tuan dia mati apa? Sayyid. Dia mana ada edah. Pasal dia bukan isteri, dia hamba. Hamba yang dipakai. Macam mana pun untuk dia boleh berkahwin lain, kan dia dah menikah, untuk dia kahwin lain, sedangkan suami dia mati tu yang mati tu sayyid dia, bukan suami dia. Jadi dia tak ada kena edah 4 bulan 10 hari, pasal dia bukan suami, bukan isteri, tapi dia hamba yang telah dipakai dan pernah mengandung hamil dengan sebab sayyid dia pakai. Untuk dia boleh kahwin lain, kena istibra'. Kahwin lain dengan sebab mati sayyid ni, walaupun sayyid dia dah lama tak pakai, tapi pernah dia hamil dengan sebab sayyid dia ni, untuk boleh kahwin lain lepas sayyid dia mati, dia kena istibra'. Kena istibra' macam tu dipanggil sebab apa? Sebab zawalil firash istilahnya. Sebab hilang status dia untuk jadi tempat yang sayyid dulu boleh pakai. Pasal sayyid dia dah mati untuk boleh kahwin dengan orang lain, zawalil firash, kena tunggu istibra' sekali baru boleh kahwin dengan orang lain. Bukan 4 bulan 10 hari, bukan 2 bulan 5 hari, bukan. Pasal dia hamba yang dipakai, dia ummul walad. Dia bukan hamba yang ada orang kahwin dengan dia.
Hamba kahwin lain. Ni hamba tuan dia pakai. Hamba tuan dia pakai, nama dia Ummul Walad. Okay. Asal nak cerita tentang Zawalul Firash tu, jumpa nanti ke depan. Ummul Walad ni kalau dalam fiqh Allah yang sebut dalam hadis, dalam fiqh, dalam hadis sebut antara alamat kiamat ni apa dia? Antalidal amatu rabbataha. Seorang amah, hamba perempuan, dia akan melahirkan tuan dia. Sayyid, bila dia ada hamba, dia pakai, dapat anak. Anak ni merdeka, pasal bapak dia merdeka. Anak tu merdeka, anak tu memang daripada isteri dia yang hamba, tapi anak tu merdeka. Kalau disebut Rasulullah, hamba yang Rasulullah pakai nama dia Mariyatul Qibtiyah, walaupun kadang-kadang ada satu sudut orang panggil nama isteri Rasulullah lah. Mariyatul Qibtiyah bukan isteri Rasulullah. Mariyatul Qibtiyah adalah hamba yang Rasulullah pakai, dapat anak dengan dia. Siapa anak yang keluar melalui Mariyatul Qibtiyah? Nama siapa? Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim pun mati kecil satu hari. Jadi Mariyatul Qibtiyah adalah istilahnya Ummul Walad Rasulullah. Ummul Walad Rasulullah. Jadi asal saya nak sebut ialah Ummul Walad ni bila dipakai oleh penghulu dia, anak tu hukum merdeka. Jadi merdeka, kalau bapak ni tak mati, hamba tu, mak tu tetap hamba, tapi anak ni merdeka. Katalah anak ni besar, anak ni merdeka, mak dia hamba. Itulah istilah ibu melahirkan tuan. Itulah maksud ibu melahirkan tuan. Walaupun ramai orang syarah, ibu melahirkan tuan pasal apa? Pasal anak tu suruh jaga cucu. Ramai orang syarah itu kan. Tapi kalau ikut antara sebahagian tu guru kita duk syarah, memang yang ni pun sebahagian besar daripada ulama mufassirin, ulama muhaddisin kita syarah hadis tu. Inilah maksud alamat kiamat. Jadi apa maksud alamat kiamat ni? Antara alamat kiamat ialah Nabi Isa dah bunuh Dajjal, punya ramai orang Islam ni pegang ataupun ada memiliki hamba daripada orang kafir yang ditawan, daripada yang perempuan-perempuan tu semua akan jadi Ummul Walad dia. Dia akan pakai, dapat anak daripada Ummul Walad ni. Ramai Ummul Walad. Nanti maksudnya orang merdeka akan ada banyak hamba yang dia pakai, dapat hamil, dapat anak melalui dia. Anak-anak dia semua jadi tuan. Ummul Walad ramai. Itulah maksud alamat kiamat. Jadi antara alamat kiamat apa? Dajjal dah mampu kena bunuh oleh Nabi Isa. Masa tu orang Islam dah menang. Nabi Isa ni bawah pemerintahan ni nanti ramai hamba-hamba yang akan dipakai oleh orang Islam, dapat anak oleh mereka. Anak dia ni status mereka, mak dia masih status hamba. Itulah alamat kiamat. Boleh? Tu pun bukan kiamat masa tu, lambat lagi. Apa dia? Lambat lagi tu nisbah Nabi Isa dia akan wafat dulu. Wafat dia itulah yang jadi huru-hara satu-satu, kronologi satu-satu peristiwa, macam rantaian rantai putus ya tu, satu sampailah tak ada satu orang Islam pun atas orang muka bumi ni, terbalik habis semua. Anak mereka anak mak dia tu hamba, bapak dia merdeka, dia ikut bapak tu. Ya, tak boleh tuntut harta. Ya. Ya, nisbah mak, tapi itulah nisbah pangkat, yang ni hamba, yang tu tuan. Tapi taklah anak tu boleh kurang hajak. Ada pasal mak dia. Nisbah tuan pasal dia merdeka, anak tu mak masih hukum. Tentu ya. Tuan dari sudut status pasal dia merdeka. Mak hamba, mak tak merdeka, mak masih nama status Ummul Walad. Boleh? Macam mana? Mak ni selagi tuan dia tu tak merdeka kan, duk status hamba lah. Tapi bila mati baru merdeka. Isu kita bicara ni, bila mati nak kahwin lain macam mana? Istibrak. Walaupun dia mereka dia bukan ada sebagai isteri ya, bukan kena edah, tapi kena isteri istibrak tu. Edah tak ada. Edah kemana pasal dia bukan isteri, nak kena edah. Boleh faham kan? Walaupun dia dah merdeka, suami dia meninggal. Dia merdeka bila dah mati baru merdeka. Sebelum tu belum merdeka lagi. Jadi taklah nanti dia kena edah pasal dia merdeka. Dia kena merdeka ni orang yang memang settle isteri baru kena edah. Kalau bukan isteri dia tak kena edah.
Untuk dia hamba, dan walaupun nanti lepas suami mati dia merdeka, tu dia kena apa? Dia kena istibrak. Sebab suami bila dia mereka setelah suami dia mati, baru dia dengan Terbalik. Bila suami mati baru dia merdeka. Bukan bila dia merdeka baru suami dia mati. Terbalik. maksudnya kalau suami dia merdekakan dia baru dia merdeka. Ya. Dia merdeka setelah suami mati tu dia bukan merdeka. Dia kena hukum je lah. Bila nak Dia macam ni. Bila suami merdeka memang dia merdeka. Tapi walaupun suami tak merdeka kan dia. Suami mati kan dia merdeka. Automatically. Tapi umur walad ni. Kalau hamba yang suami tuan dia pakai tapi tak dapat anak, tak pernah hamil pun, yang ni status dia tak jadi umur walad, boleh dijual. Dan bila mati bapa tak semestinya tak semestinya tak merdeka umur walad ni, dia masih dalam pesaka, cuma anak tak boleh pakai. Anak bapa ni, anak ni memang dia akan waris. Yang tu harta, sebahagian pada harta dia ialah bukan mak dia, hamba yang bapak dia pakai. Ni saya cerita bukan umur walad ni cerita tak umur walad. Yang hamba bapak dia pakai, cerita ada anak bapak ni. Hamba tuan dia pakai, tuan ni ada anak lelaki. Hamba ni pula walaupun kena pakai, dia tak hamil. Bila tak hamil tak panggil umur walad. Jadi dia masih harta daripada tuan ni. Bila mati macam mana? Masih harta. Dia tak merdeka. Siapa milik dia? Kalau anak lelaki dia, anak lelaki pun ada seorang tu contoh. Semua mutlak kat dia. Kita belajar bab peraid, jumpa orang tu. Belajar dah pun bab peraid, ingat tak ingat tu semula mutlak daripada. Antara milik dia siapa? Hamba yang bapak dia pakai. Tapi mana-mana perempuan yang pernah dipakai oleh bapa dia, anak tak boleh bersih. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Mana perempuan yang telah bapa nikah tak boleh ambil dah, pasal mak tiri. Termasuk mak tiri ni hamba yang bapa pakai, yang tu pun termasuk manakaha abaukum. Pasal nakaha tu kata ulama tafsir, dengan mana majama'a abaukum minan nisa. Mana yang kalau kita sebagai anak, bapa kita pernah pakai dulu hamba ni, walaupun nisbah milik kita, tapi kita tak boleh pakai. Walaupun istibrak tak boleh pakai. Pasal apa? Dia termasuk dalam status seolah-olah macam mak tiri. Seolah-olah status seolah-olah. Pasal dia hukum perempuan yang pernah dipakai oleh bapa kita. Tak boleh pakai. Ambil pula dengan cara sah, dengan milkul yamin, dengan kaedah masalah umur walad ni. Jadi bukan susu umur walad pasal ibu tu tak hamil. Kalau ibu tu hamil, dia atas status umur walad, merdeka lah dia. Di atas status anak tu hukum adik-beradik. Adik-beradik sebab kalau buat pesaka mati tak ada adik-adik si bapa, adik-adik si bapa, pesaka tu waris besar tu. Walaupun yang ni mak lain, yang ni mak daripada hamba, yang ni mak daripada orang dia. Sikitlah ke sana. Nak menunjukkan situ umur walad. Jadi asal nak sebut, kalau umur walad ni pun dulu pernah hamil dengan sebab Sayyid ni, Sayyid pun dah tak pakai lama dah. Jadi tu Sayyid ni mati, walaupun Sayyid dah lama 10 tahun tak pakai, katalah itu. Mati ya, merdeka, walaupun nak kahwin lain, dia tak ada edah pasal dia bukan isteri. Untuk apa? Wajib istibrak untuk kahwin satu lagi. Kena istibrak tu, istilahnya dipanggil zawalul firash. Itu Arab dia, hilang hamparan. Itu terjemah, itu maksud zawalul firash, hilang hamparan tu. Maksudnya hilang status dia untuk dia ni boleh dipakai oleh Sayyid dia. Sayyid dia dah mati. Dengan sebab tu dia kena istibrak. Okey. Baik, wasababu tsani hudutsul milki. Sebab kedua adalah sebab berlakunya pemilikan. Hudus tu baru berlaku pemilikan, ataupun ditulis itu berlaku pemilikan yang baru. Sedapnya tu mana tu pasal hudus tu. Berlaku pemilikan maksudnya berlaku pemilikan yang baru. Katalah misalnya saya, tadi pun saya ada misal juga, saya kata A, B, C, D macam tu kan.
A ni mula dia dapat hamba ni. Oh tu dia lego pula dekat B. Lego, let's go kan. Let's go kan. Dia kata aku barang ramai lah aku don. Kau ambil lah. B pula ambil B pun dia kata aku ramai lah. C pula. C kat D. Masing-masing tak pakai pun. Tapi dengan sebab hudusul milki. Yang ni baru dapat, yang ni baru dapat, yang ni baru dapat, yang ni baru dapat milik. Untuk nak pakai kena istibrak. Walaupun yang A pun tak pakai, B pun tak pakai, C pun tak pakai, tempoh masa pun katalah dah setahun, tak pakai. Pakai tu, pakai sebagai hubungan suami isteri itulah kan, pakai tu. Dia tak pakai, pindah hanya milik, wajib istibrak. Kaedah hamba ni, bahasa mudah nak ingat, dalam bab fikah dia, milik je hamba, kena istibrak. Dan bab pemilikan hamba ni, yang ada hukum-hukum macam ni, hamba perempuan. Maksudnya hamba perempuan, sayyid dia lelaki, ada hukum istibrak ni. Dia tak ada hukum masalah boleh pakai hamba kalau sayyidah dia perempuan. Boleh faham tak? Orang lelaki dia beli hamba perempuan, dia boleh pakai hamba perempuan. Orang perempuan dia beli hamba lelaki, orang lelaki yang pakai dia. Itu tak boleh. Itu jangan buat gila. Jangan buat gila babi itu. Itu kan gila babi gila. Jaga, saya pasal adalah maklumat ada orang pun bukan orang ada tauliah, orang ngajar agama pun, tapi dia ada fikirannya tu. Bahkan tak tahu, saya dengar pun pelik. Dia kata macam ni dengar. Kalau tak bisa dengar pasal ni pahaman sesat. Dan saya tengok dalam masyarakat ada orangnya. Saya tak pernah terfikir pun. Tapi bila ada orang cerita, dia kata, aduh, orang faham sesat macam tu. Dia tu memang ada. Dia kata macam ni Dia kata para sahabat, dia orang ada dia orang bahasa lama tadi saya ada sebut gundik kan. Maksudnya dia ada hamba-hamba perempuan yang kadang-kadang dia pergi musafir, dapat tawanan perang, tak ada nak jumpa bini dia, kadang musafir pun lama 2-3 bulan, ada istibrak sekali, dia pakai dah hamba dia dengan jalan. Yang tu satu hal Dan kata dia kat rumah ni isteri dia yang ditinggalkan oleh suami yang pergi perang lah, dakwah lah apa ni, ada pula hamba lelaki. Lepas tu buat apa? Dah suami tinggal lama macam mana? Hamba lelaki ni pula lah ganti tempat suami dia. Dia kata kepala otak Tapi nak kata dalam masyarakat kita ada yang ajak macam tu. Tapi ustaz saya tak pernah dengar. Yang ni ada pandangan-pandangan orang, mungkin dia pernah mengaji tapi dia punya faham dia bawa pergi di sebalik. Dengan makna sebalik, kalau nisbah orang lelaki boleh pakai hamba perempuan, jadi hamba lelaki pun boleh pakai tu ada yang perempuan. Gila apa ni? Ni hujan naik ke langit. Bukan jalan syariat. Gila tu Kalau sebab tu salah ni masalah zina nama dia. Salah besar. Itu bukan dia jadi sayyidah, jadi pemilik kepada hamba lelaki. Hamba lelaki tu pula jadi mendajarkan dia. Bohbi pasal kena tu. Yang tu yang kalau kita tengok sejarah berlaku yang Zulaikha dengan Nabi Yusuf tu kan. Nabi Yusuf dijual sebagai hamba kan. Sampai belah-belah daripada kecil sampai Zulaikha ni jatuh hati. Itu kalau orang yang memang ada hati dan perasaan dan kenal siapa sayyid dia, sayyidah dia. Dia kata inna rabbi ahsana inna rabbi ahsana maswai. Dia tak sanggup tunaikan Nabi Yusuf ni, dia tak sanggup laksanakan permintaan Zulaikha ni. Padahal dia dah masuk bilik khas, berlapis 7 bilik tu, bilik khas. Dan dia ajak untuk buat benda tak elok tu. Tapi Nabi Yusuf ni memang dia daripada kecil dah dapat nubuah apa, kisah panjang satu-satu tu. Tapi nak tunjuk kata kalau orang yang memang ada akhlak, ada budi pekerti, dia tahu apa jasa dia, tuan dia, sayyidah dia, bela dia daripada kecil. Kalau sayyidah dia nak buat jahat pun kata dia apa? Inna rabbi ahsana maswai. Kata tuan aku ni, maksudnya suami kau ni, dah buat baik, bela aku baik sangat, dah bagi aku duduk dalam macam ni, dia bagi tempat duduk bagi aku takkan khianat di atas apa kebaikan yang telah dibuat pada aku. Jadi kalau ada orang sebarkan kata ada pahaman isteri-isteri para sahabat ni dia ada hamba-hamba lelaki yang duduk simpan, waktu suami dia tak ada, dia pakai, subhanallah, tak ada sedurjana macam tu mereka. Ni satu fitnah besar.
Dan kalau ada orang ajar macam tu, jaga ni gila punya sibil, sesat gila babi punya. Tu saya tak ada bahasa kasar lagi, saya kata babi gila punya, faham ni? Jaga bapa tu. Saya kalau bahasa saya kasar, saya sebut babi gila ni, gila betul kan. Pasal tak pernah ada ajaran yang macam tu, tapi ada orang yang pelak bahasa ramai lah tu. Dia sampai faham pelak macam tu, bercanggah sungguh dengan syarak. Pelik, dia dah pelik, dia dah pelik. Dia boleh kata ada macam tu. Okey. Baik, musannif menyebutkan, kata dia, wa zakarahul musannif bi qawlihi wa man istahdatha mil amatin bi syira'in la khiyara fihi aw bi irsin aw wasiyatin aw hibatin aw ghairi dzalik min turuqil milkilaha wa lam takun zaujatuhu haruma alaihi inda iradati watiha istimta'u biha hatta yastabra'aha in kanat min zawatil haidi bi haidatin. Baik. Cuba. Tadi musannif menyebutkannya masalah yang kedua ni, yang kata sebab jadi kena istibra' adalah baru berlaku pemilikan yang baru. Saya ada tambah ayat macam tu dia. Hudus tu maksudnya berlaku pemilikan yang baru, ada pemilikan yang baru. Dia kata macam ni dalam matan, siapa yang baru memilih amah. Amah ni, amah kita bicara ni hamba nah. Bukan amah yang amah lani nah. Bukan amah lani jadi suri rumah amah tu. Oh, kalau amah tu jadi suri rumah, pening dah, pening. Yang tu bukan amah. Itu nama je amah, tapi bukan amah dalam kitab ni, bukan. Ada orang kata macam tu, jaga. Yang tu pun jaga ya. Ada orang kata hamba yang main pada Indonesia, Filipina apa ni, jadi orang gaji kita tu amah, tu lah amah macam hamba zaman Rasulullah dulu. Orang jawab pasal jawab pasal. Siapa yang baru memiliki amah? Amah ni maksudnya hamba yang kita bicara tadi lah, yang melalui sistem peperangan apa tu dalam Islam. Dia jadi amah, dapat milik amah siapa? Dengan sebab belian. Dia beli. Beli pun yang tak ada khiar. Beli memang beli pastilah, bukan beli khiar. Saya beli ni tengok dulu kan. Kalau tak munasabah, isteri saya tak suka, saya pulang balik kan. Yang tu dipanggil beli ada khiar. Ni beli yang tak ada khiar, memang lagi jadi confirm saya ambil. Elok tak elok belakang kira, tapi saya jadi ni tak ada khiar. Dia beli yang tak ada khiar satu, dan ataupun dengan pusaka, bapa mati anak dapat. Itu pun saya sebut dia tadi, melainkan umur walad tak dapat. Pasal umur walad bila bapa mati terus merdeka. Tapi kalau bapa tak pakai apa-apa, hamba perempuan tu milik bapa. Bila bapa mati, siapa dapat? Anak lah antaranya, waris. Jadi boleh dapat amah ni dengan sebab pesaka, ataupun dapat wasiat. Saya kata kalau saya mati, hamba saya ni yang saya tak pakai lagi ni, ada 10 orang ni, bagi dekat Darul Furqan. Saya dah contoh lah Darul Furqan nak buat apa? Suruh dah buat apa, baju ayak apa kah? Itu wasiat. Ataupun hebah. Itu kalau saya mati. Kalau kait dengan mati, nama dia wasiat. Hebah ni, hebah beri tanpa kait mati. Bahkan masa duduk hidup lagi ni kita bagilah. Itu dipanggil hebah. Dapat milik dengan beli, pusaka, wasiat, hebah, atau selain demikian tu, ataupun lain pada tu. Mas kahwin misalnya, daripada jalan-jalan dia mau milik. Dan amah ni pula, amah yang dia dapat milik ni bukan isteri dia. Bukan isteri dia. Kalau katalah macam ni, Allah, ada satu orang ni mula-mula dia tak ada bini. Tu nak cari bini mahal semua. Yang ada hamba orang. Dia kahwin dengan hamba orang ni. Hamba orang tetap hamba orang lah. Tapi bini dia lah. Tuan dia tak boleh pakai lah, pasal dah kahwinkan dengan orang. Kalau contoh kita lah, contoh saya lah kan, tak ada orang mereka boleh buat bini. Ada pun mahal, kita pernah bercara dah labak tu. Antara keharusan kahwin dengan hamba, syarat dia takut berlaku benda yang tak elok, dan orang mereka ni terlalu mahal harga dia, tak munasabah untuk dikahwin. Yang ada layak hamba je yang murah belanja. Kahwin, bila kahwin sama ada dapat anak tak dapat anak macam ni. Bila saya ada duit, saya rasa lagi bagus saya bukan beli hamba tu. Tu bini lah. Tapi sekarang
beli daripada tuan dia supaya jadi bukan isteri dah, kahwin dah. Jadi hak saya. Jadi hak saya. Kalau dulu bini, bila saya beli apa jadi? Bini dan hamba. Boleh bang? Perlukah saya istibrak untuk saya pakai bini saya yang memang dah bini, cuma dulu bini, sekarang bini dan hamba? Perlukah istibrak? Tak apalah, tak perlu. Siapa? Memang boleh pakai. Pasal memang bini dah. Cuma soal dengar. Antara jadi bini dengan sekarang beli, mana kuat lagi? Kuat dengan beli ke kuat dengan bini? Kuat dengan pasal apa? Pasal boleh jual. Bini tak boleh jual. Untuk status yang ada tu, hamba ke amah ke bini, dua-dua ada. Menang siapa? Menang apa? Menang apa? Pakai memang boleh pakai. Pakai boleh pakai. Dulu isteri katalah kahwin seorang lagi, contoh. Tak ada gilir untuk dia. Pasal sekarang dia dah jadi hamba. Pakai memang boleh pakai. Yang ni memang isteri, tapi yang tu dah beli hamba. Tu pun ada panjang cerita tu. Untuk jadi isteri kena akad nikah. Tapi bila dah jadi milik, macam mana? Dengan sah jual beli milik ya. Jadi kalau memang dia dulu isteri, sekarang dia beli, tak perlulah istibrak. Tu kita bicara situ lah. Walaupun pindah milik, cuma dulu isteri, sekarang beli, tak perlu istibrak. Siapa? Pasal dia bukan daripada tangan yang lain. Cuma dulu atas nama isteri memang boleh pakai, sekarang atas nama hamba. Macam mana pun dari sisi kaedah syarak, dia ada suruh istibrak juga. Pasal apa? Katalah dulu boleh jadi kahwin isteri tu pakai. Tengok hamil masa dia status isteri. Jadi yang tu anak yang status perempuan tu isteri dia. Lepas istibrak, kalau baru pakai, lepas tu baru hamil, yang ni maksudnya anak yang tu status dia hamba. Itu yang beza dia. Disuruh istibrak je. Macam mana pun suruh istibrak atas dasar sunat. Untuk boleh beza sama ada anak tu dapat atas dasar nama isteri atau anak tu atas dasar nama hamba. Hamba tu anak tu memang anak tu anak dia lah, tapi status isteri tu dalam keadaan status hamba atau atas status isteri. Nak bezakan tu ya, nisbah hak pusaka, tanggungjawab nafkah apa yang tu sama. Cuma nak bezakan status isteri ni dalam keadaan yang ni isteri ke ataupun yang ni status dia perempuan ni status dia status hamba. Pasal dia beli. Pasal tu yang itu kita belajar satu saya sebut pendek. Boleh jadi isteri pasal kita nak kahwin. Contoh kita tu saya kan, bagi senang misal. Saya nak kahwin, orang Merdeka tak ada. Berapa belanja? Mas kahwin 1 juta. Mampu. Duit ada RM10 ya. Hamba ada lah 5,000, 6,000 kalau nak jadi bini, Hamba pun si kedah macam tu lah. Kalau tuan dia pakai, kalau tak hamil apa? Kalau hamil sekalipun, bila dia nak kahwinkan dengan saya, tuan tak boleh pakai lah. Pasal bila dah kahwin, dia tak boleh pakai dah. Kalau jadi umur walad sekalipun, pernah hamil dengan sebab dia boleh kahwin dengan hamba dia tu dengan saya. Dia cuma tak boleh jual. Kahwin boleh. Nafkah nanti saya kena tanggung. Cuma bila dia kahwin dengan saya tak boleh pakai lagi. Pasal apa? Saya kena istibrak dulu. Tapi bukan istibrak pun, kena edah. Jadi sebelum nak bagi kahwin dengan dia tu, tuan dia kena istibrak dia sekali. Kena istibrak, baru boleh kahwin dengan saya, baru boleh saya pakai. Dan bila saya pakai sebagai isteri pada orang tu, tuan tu tak boleh pakai lah. Mana boleh campur dua orang lelaki pakai satu perempuan. Itu kan bahasa dia kan, boleh faham kan? Macam tu lah boleh jadi isteri tu. Itu jadi isteri. Tu pun ada syarat. Pasal orang Merdeka nak kahwin orang perempuan yang status hamba untuk jadi isteri, dia ada 2 syarat ketat besar.
Antaranya tak ada orang Merdeka, ataupun orang Merdeka ada tapi terlalu mahal. Yang keduanya takut zina. Ustaz tadi kan dia dah beli isteri dia, kan? Ya. Kalau dah beli itu mereka dia dah. Tidak. Yang tu yang kata tidak tu. Adakah lazim daripada beli itu merdeka? Dengar soalan tu. Adakah dengan status asalnya memang isteri, bila dah beli itu merdeka kan lah. Kalau dia nak merdeka kan lah. Tu. Tapi adakah semestinya bila dia beli itu isteri dia itu jadi merdeka? Tidak. Isteri ni mengadu ni Ustaz, jangan cerita banyak pening pula. Saya tak pening takut mengker lah pening. Ni tuan, ni hamba dia. Orang mereka mahal, juta-juta. Yang ni yang murah. Kahwinlah dengan ni. Kahwin tetap dia hamba. Cuma saya boleh pakai dia, dapat anak bin saya. Tapi anak ni pasal dia tuan, hukum benih saya punya. Nafkah saya kena tanggung. Tapi anak tu hukum milik dia pasal ni hamba dia. Tak putus lagi dah walaupun apa tuan tu dah kahwin. Pasal yang ni tuan dia, saya kahwin dia, saya bukan milik dia. Saya kahwin dia. Tapi tak terlepas hubungan dengan tuan dia tu, dia masih hamba. Dia masih hamba, milik dia. Jadi wali pun dia. Pasal bila milik, maksudnya bapak dia apa semua tak ada, ni wali dah. Ni wali. Dan dia tak boleh pakai lah pasal dah kahwin dengan saya kan. Nafkah suami kena. Khidmat pun dah ada suami, dia kena patuh kat suami lah. Kalau tidak, tak salah bagi kahwin dengan aku, hamba lah hamba kan. Pasal tu puji gitu sikit lah. Bila kahwin nama, tapi nafkah saya kena tanggung lah. Saya isteri, saya suami kan, ni isteri saya, tak boleh pakai lah. Waktu bila saya ada duit, daripada duduk bawah nama hamba dia, masalah atas anak ni lah. Pasal apa? Anak ni atas nama ni milik dia, anak-anak dia dari segi dia ada besar. Pasal kalau saya buat misal pasal hamba ni dia sistem macam kambing kita milik. Kita kambing betina kita punya, kambing jantan tak ada. Betul? Ambil kambing jantan orang, bagi kahwin dengan kambing yang betina kita. Anak yang keluar tu kambing hak jantan tu punya ke kambing kita? Pasal apa? Pasal betina tu kita punya, anak tu kita punya. Walaupun benih tu kambing sana. Boleh faham? Dia dah beli hamba yang isteri dia beli. Dia dah jadi hamba dia. Ya. Yang perempuan tu ada dua status. Ya, tu yang sebut tadi. Dia ialah bini, dia ialah hamba. Jadi kalau masa sebelum dia beli, kalau mengadu, anak tu Anak tu memang bin kita, tapi milik tuan. Tu saya cerita kambing tu. Tapi bila kita beli, hamil. Yang tu katalah lepas beli tu hamil. Anak kita merdeka. Pasal kita merdeka, dia merdeka. Yang ni nanti kalau kita pakai, dia jadi umum walat ni. Kalau atas kata kita pakai dia atas nama hamba, boleh. Pasal dia ada dua tu yang saya tanya ni, antara milik perempuan ni, bila kita asal isteri kita beli tu kuat ke hamba ke kuat ke isteri? Kuat ke hamba. Pasal hamba boleh jual beli, isteri tak boleh jual beli. Macam mana pun dia boleh pilih macam ni. Atas soalan tadi juga, dah beli merdeka lah. Tak, hak kita untuk merdeka dengan tak merdeka. Bila beli, kalau saya merdeka kan aku merdeka dengan kau, serta isteri masih ada. Kalau tak merdeka pun, serta isteri pun ada, serta hamba pun ada. Tapi serta hamba lagi kuat daripada serta isteri. Kalau saya merdeka dengan dia, ya kan? Dia masih isteri saya, tapi dah merdeka lah, taklah jadi hamba kau ni. nak merdeka kan dalam hak. Merdeka, aku merdeka dengan kau. Merdeka. Tak payahlah pergi dewan tu merdeka. Itulah saya buat awak bodoh je tu ya. Boleh.
Beli dah. Tak semestinya bila beli merdeka. Macam kita ni, macam cerita Piramli tu, lelong, murah, Maisarah, murah. Adakah dengan kita beli tu, memang kita beli, kita bukan cerita isteri adakah dengan kita beli ni merdeka? Tak. Kalau tuan dia tak merdeka kan, kita pun tak beli. Sampai bila tak merdeka? Kalau mati esok, anak dia bersaka, bawah milik anak dia pula. Kalau kita beli, dia tak merdeka, tapi dia sekarang sayyid dia kita. Dulu sayyid dia sekarang. Ni sekarang sayyid dia kita. Suami dia, bila suami dia beli, sekarang isteri pun isteri, tuan pun tuan. Saya boleh merdekakan dia, dan nak cerai pun boleh. Kalau saya ceraikan dia, masih boleh pakai. Macam apa? Masih hamba? Jadi boleh pilih. Nak pilih yang mana? Tuan dah beli, out lah. Pilih lah. Ni aku punya. Anak tadi masa dia dah jadi tuan lagi. Bin kita lah, saya kita apa? Dia atas pemilikannya, ni milik dia. Kalau yang tuan tadi dia meninggal, macam mana? Kalau dia meninggal, kalau yang ni memang dia tak pernah pakai, memang jadi isteri saya, dia waris dia ambil lah, anak dia. Tak ada automatik. Dia akan automatik jadi waris. Jadi pewaris atau pesaka. Anak ni dengan dia, dengan perempuan ni, dengan anak-anak ni jadi atas pesaka pada sampai waris dah. Itulah aib kahwin dengan hamba situ. Anak tu nanti kalau kita nak bagi mereka anak tu, kita kena bayar tu. Pada anak-anak kita nak bagi mereka dia, kita kena ni anak yang beranak dengan sebab hamba yang aku kahwin dengan hamba hang, aku nak beli anak tu apa? 3 juta, ambil 3 juta. Wow. Itu saya mengambil sikit. Kita pernah beli. Macam mana? Tu saya buruh contoh harga mahal lah kan. Kalau kata dah anak hang, ini bin mun hang, macam ni lah aku kira murah, lelong-lelong 500 dah lah. Okey. 500. Jadi anak kita sekarang. Jadi tak ada lah. Istilahnya hamba tu macam mana pun, nama dia beli. Walaupun bapak kita, walaupun anak kita, tapi kita beli. Cuma bila beli anak, automatik merdeka. Beli anak, automatik merdeka. Beli anak, automatik merdeka. Beli anak, automatik merdeka. Beli bapa, automatik merdeka. Beli adik-beradik, automatik merdeka. Ada pelajaran khas buat hamba tu. Saya buat hamba ni dulu belajar sungguh kan. Satu saya boleh cerita satu-satu kan. Buat antara susah mengaji buat syariat ni buat hamba. Saya orang tak boleh kan. Yang mengaji tu. Ambil tu satu-satu, boleh cerita sebiji-sebiji. Macam kalau buat kementerian hamba, bagi saya jadi menteri. Saya boleh cerita satu-satu. Okey. Apa cerita ni? Cerita situ lah masalah beli ni kan. Jadi masalah nak sebut pemilikan baru tu. Kalau ada pemilikan baru dengan hebah, wasiat hebah dalam pemilikan, dan amah tu bukan isterinya, baik. Haram di atasnya di sisi dia mahu menjimaknya, mengambil kesedapannya hingga dia mengistibrakkannya. Jadi pindah milik tadi, yang selain daripada dulu isteri kita, sekarang kita beli, yang tu lain kes. Kalau atas nama pindah milik, wasiat ke, beli ke, hebah ke, pesaka ke, haram untuk ambil kesedapan sehingga dia istibrak. Sekiranya amah itu daripada perempuan yang punya haid, sekali haid. Tu istibrak. Tu tanya tadi ni kawan. Istibrak ni apa? Sekali haid. Milik dia suci, mai haid suci, boleh pakai. Tu yang bab istibrak hamba, dia very light edah berbanding dengan orang merdeka. Okey. Sekalipun dia itu seorang dara, sekalipun perempuan yang kita beli hari tu, tu beli. Perempuan yang kita terima hebah, ada orang hadiah. Perempuan yang kita dapat pesaka pasal bapak kita beli, bapak kita punya, bapak kita mati atau adik-beradik kita mati, dia tak pakai pun, anak dara lagi. Walaupun anak dara, kita nak pakai kena istibrak. Pasal faham anak dara, hak dulu tak pakai kan. Bila anak dara, walaupun anak dara, nak pakai mesti istibrak dulu. Berapa lama istibrak? Itu kalau ada haid. Kalau tak ada haid,
Sebulan. Sebulan. Yang tu itu untuk orang mereka, untuk orang mereka. Hamba lain. Dia hamba, dia ada fik hamba, fik dalam bab amah, dalam bab milkul yamin. Benih. Ya, betul. Maksudnya kalau dia macam masuk umur baru 13, tak main haid lagi kan. Tuan ni dulu, yang ni kita beli. Nak pakai tak boleh lagi. Itu macam mana? Kena sebulan. Beli sebulan. Bukan 14 hari. 14 hari tu PKP. PKP tu kena kuarantin kan. Ni bukan 28 hari, tu 2 kali PKP kuarantin. Ni 30 hari. 30 lah, genap tu 30. Kalau atas janggal tu 29. 30 hari baru boleh pakai. Kalau dia tak main haid. Kalau dia ada haid, sekali haid. Maksudnya mesti suci haid. Kalau milik dalam keadaan haid, haid tu tak kira. Tunggu dia suci, main haid pula, suci pada haid tu baru hukum satu haid. Boleh. Jadi sekalipun kata dia, jadi pindahnya milik walaupun anak dara kena istibrak sekali haid, sekalipun datang tu dara, sekalipun orang yang jual tu telah mengistibrakkannya sebelum menjualkannya. Orang yang kita beli ni, hamba yang kita beli ni, orang jual tu, dia beli, dia dah istibrak lah sekali haid. Dah sekali haid, dijual kat kita. Dia pun tak pakai lagi, dijual kat kita. Dia istibrak lah, kita baru milik, kita pun kena istibrak pula. Tadi dia kena istibrak, dia. Sekarang kita milik baru, kita punya istibrak. Saya pun dah istibrak sebulan, untuk saya bagi pula ke orang ni, hadiah kat hang. Dia pun kena milik juga. Baru milik, kena istibrak, sekali haid lagi pula. Tak pakai juga, orang lain pula sama. Pindah aja milik, itu yang hudusul milki. Berlaku pemilikan yang baharu. Pindahnya milik, sama ada pesaka, hebah, beli, mesti kena istibrak baru pada pemilik baru. Pemilik baru kena istibrak. Sekalipun berpindah daripada budak lelaki itu, ataupun tu qabla bayha, walau kana muta'alliqatan min sabiyin muntaqilatan, sekalipun berpindah daripada budak lelaki atau seorang perempuan. Itu cuma budak kan. Sekalipun yang kita beli ni atau pindah ni sayyid tu lelaki kena istibrak, ataupun yang kita terima tu malik dia bukan lelaki tapi perempuan. Perempuan dia beli perempuan. Perempuan dia beli perempuan. Pemilik dia perempuan. Takkan perempuan pakai perempuan. Kan? Walaupun perempuan beli perempuan, pindah kat saya lelaki, saya beli dia, dia hebah kat saya tetap kena istibrak. Pasal apa? Pasal bukan masalah dia perempuan atau lelaki. Masalahnya bilik baru je kat saya, pemilik baru kena istibrak. Tu fikah dia tu. Wa in kanat min zawati syuhur. Kalau ikut ada yang sebut dah, situ dulu. Saya mengajak sini tak bisa berpeluh hari ni. Susah sikit Dia pasal tak pernah berjumpa pun, susah sikit. Tapi rasa boleh faham tu. Terang mula-mula nak faham tu, mula-mula pening lalat sikit lah. Ada soalan? Sambung nanti. Wa in kanat amatu min zawati syuhur. Wallahu a'lam. Dah bagi kahwin, tu katalah tercerai misalnya. Ya, dia kena istibrak semula. Katalah ni tuan, ni hamba dia. Sekarang dia dah bagi kahwin dengan kita. Kita ni contoh saya lah kan, dia kahwin. Tu ada kes-kes, saya tak nak, saya cerai lah. Pening ni hamba ni. Bila cerai, milik memang dulu pun milik dia. Bila dah kahwin, dia tak boleh usir lah pasal isteri saya. Bila saya cerai kat dia, cuma dia ni atas status dia isteri. Ya, dia isteri saya. Dia kena beredah lah 2 bulan. Di atas dia kena cerai dengan saya kan. Lepas tu
bila dah kena cerai, yang tu istilah dia kena edah dengan saya pasal edah ke? Betul tak? Kena edah dengan saya pasal dia isteri. Waktu tuan dia nak pakai, macam mana? Dia kena isi brok sebulan tak? Dia ni kena isi brok siapa? Yang ni pasal dia dengan saya. Dia kena edah 2 bulan pasal dia hamba. Dia 2 bulan je. Kalau 2 bulan, kalau haid, kalau suci 2 kali suci ya. Kalau orang merdeka 3 kali kuruk kan, 3 kuruk 3 kali suci. Pasal suci tak boleh kira 1,5. Ni mesti kira 2. Debat kita pernah belajar. Jadi yang ni nisbah dia dengan saya. Lepas dia suci, kawan ni nak pakai, dia tak boleh pakai lagi. Walaupun dia tuan asal, dia kena istibrak sekali haid, boleh pakai. Ya. Nisbah masak tu kan banyak. Suci tak suci di atas settle dia. Dia ada haid tak? Ada haid, 2 kali haid kat saya, 2 kali suci kat saya, pasal kena edah. Kat sini kena sekali haid. Tapi kalau terus dia ambil kaedah hilang hari tak boleh ya? Tak boleh. Kalau dia tak ada haid langsung, umur dia 13 14 tak pernah haid lagi, baru yang ni pakai 2 bulan, sebulan setengah. 3 bulan, 3 sebulan setengah. Sini sebulan. Dia tak boleh pilih nak pakai bulan dengan nak pakai hari, tak boleh. Dia tak boleh pakai. Dia kena tengok. Dia ada haid, ada haid, kira pakai kaedah haid dengan suci. Kalau dia tak ada haid langsung, pasal dia masih belum main haid lagi, kaedah dia adalah dengan bulan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaitika kama nawwartal arda min nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.